Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma staf alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Bagus, Asfa. Okey, Asfa bagus. Okey. Kita dah kita dah baca doa belajar. Okey. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada pegawai daripada JAIS, Puan Suzana. Okey. Saya ucapkan selamat datang ke dalam kelas Tauhid darjah 4 Sekolah SRA Panamaran Jaya. Okey. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey. Ni kelas gabung Ni darjah 4 daripada SRA Panamaran Jaya. Jam 4 berapa kelas ni? 3 kelas. Gabung. Okey, terus tak? Okey, terus ya. Okey. Okey, jom. Kita dah baca doa belajar tadi. Jom kita mulakan belajar. Okey, hari ni bagi pelajar yang ada buku teks, buka muka surat 21. Tajuk dia adalah hari ni kita akan mempelajari sifat harus bagi Allah. Okey. Kita akan mempelajari tajuk kecil dia. Dia pendek je tajuk ni. Tapi dia manfaatkan. Okey. Tajuk yang pertama ni kita akan tentang sifat harus bagi Allah ni. Yang pertama, pengertian dia. Okey, kita akan tengok apa pengertian sifat harus bagi Allah ni. Okey, yang kedua, kita akan tengok pula contoh. Apa dia contohnya ni? Yang ketiga, hukum. Apa hukum? Kita tahu tentang sifat harus bagi Allah ni. Apa hukumnya? Dalil. Mesti kena dalil. Setiap berkaitan dengan Allah Ta'ala mesti ada dalil. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya yang terakhir kita akan belajar kesan. Kesan mempercayai sifat harus bagi Allah. Okey, jom kita masuk. Okey, sebelum tu, sebagai seorang Muslim, kita wajib mengetahui dan mempelajari apa dia sifat harus bagi Allah ni. Ustaz sentuh dulu pengertian sifat harus bagi Allah. Okey. Murid boleh tengok sifat harus bagi Allah ni. Apa pengertiannya? Pengertiannya, sifat harus bagi Allah. Harus bagi Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Ustaz ulang. Pengertian sifat harus bagi Allah ni. Harus bagi Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Ustaz ulang sekali lagi. Tengok betul-betul. Okey. Siapa yang tak ada buku teks pun tengok skrin cukup dah ni. Okey, Ustaz dah tuliskan dah. Okey, pengertian dia. Harus bagi Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Artinya, sifat harus bagi Allah ini sifat yang tidak wajib ada pada diri Allah dan tidak pula mustahil ada pada dirinya. Okey, faham tak? Sifat wajib bagi Allah ni sifat yang tidak wajib ada pada diri Allah dan tidak pula mustahil ada pada dirinya. Inilah benda yang kita nak belajar ni. Apa dia? Jom kita dengar. Sifat harus bagi Allah, kita wajib tahu satu je. Iaitu apa? Kita perlu tahu iaitu Allah ni hendak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang kita tengok dalam alam ni. Ada benda yang Allah nak buat, ada benda yang Allah rasa dia tak nak buat. Dia tak ada buat. Tengok pada alam cukup dah. Yang wajib wujud dalam alam ni Allah je. Yang selain daripada itu, selain daripada Allah, makhluk, macam contoh kita ambil makhluk kan. Makhluk siapa? Manusia, haiwan. Itu semua tak ada wajib. Itu harus. Sebenarnya sebenarnya makhluk ni tidak wajib, melainkan dikehendaki oleh Allah untuk ada di dalam alam ini. Okey, maka makhluk itu bersifat harus, iaitu ia harus ada jika Allah kehendaki dan tak ada jika Allah tak kehendaki. Allah Ta'ala ni bersifat macam itulah. Kalau kata sifat harus bagi Allah, Allah ni bersifat
Kalau rasa dia nak, maka dia buat. Kalau rasa dia tak nak apa, dia tak nak buat, tak adalah dia buat. Okey. Seterusnya. Okey. Tiada sesuatu kuasa yang boleh menghalang kehendak Allah Ta'ala di dunia ini. Ustaz bagi contoh dalam gambar. Bagi kamu faham. Hujan. Hujan lah contoh katak ni. Sial katak ni. Hujan. Boleh tak? Kita ni, makhluknya ni kan. Kita nak halang. Kuasa Allah. Hujan ni kuasa Allah ni. Hujan. Kita tidak boleh halang. Katak pun cuba halang menggunakan keladi. Daun apa tah tu? Sial dia. Okay, tengok. Seterusnya. Ini antara kuasa Allah Ta'ala yang makhluk yang tak boleh nak halang. Laut. Lautan ni sebelah kanan laut biru, sebelah kiri air dia warna keruh pula. Nampak ni kuasa Allah Ta'ala. Okey. Kita tidak boleh menghalang kuasa Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Contoh, Ustaz bagi contoh lain. Harus bagi Allah memasukkan hamba-Nya yang dirhaka ke dalam syurga. Seseorang itu masuk syurga kerana rahmat Allah. Apa maksud rahmat? Kasih sayang Allah. Ustaz ulang balik contoh yang Ustaz bagi ni. Okay, harus bagi Allah memasukkan hamba-Nya yang derhaka. Derhaka ya. Harus bagi Allah memasukkan hamba-Nya yang derhaka ke dalam syurga. Kenapa Ustaz orang derhaka masuk ke dalam syurga? Kerana apa? Kerana seseorang itu masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Apa maksud rahmat? Kasih sayang. Dengan kasih sayang Allah, walaupun orang ni, manusia ni dalam keadaan derhaka, tetapi dengan rahmat Allah, maka dia masuk ke dalam syurga. Sebab inilah sifat harus bagi Allah. Bukan kerana Allah wajib atau terpaksa masukkannya ke dalam syurga. Semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Walaupun dia derhaka, dia akan masuk ke dalam syurga. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Apa maksud rahmat? Kasih sayang Allah. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada setiap yang dikehendakinya, bukan kerana terpaksa. Kita ada belajar kan sebelum ni. Sifat mustahil bagi Allah terpaksa. Tak ada. Itu namanya sifat mustahil. Sifat yang tak ada pada diri Allah Ta'ala. Ustaz ulang balik. Allah Maha memberi rahmat, iaitu kasih sayang, kepada sesiapa yang dikehendakinya, bukan kerana terpaksa ataupun wajib. Kalau Allah nak bagi rahmat kepada yang derhaka, jadi siapa yang boleh halang kehendaknya? Itu keadaan kita di dalam dekat alam lain nanti. Sekarang kalau kita tengok dekat alam dunia ni, cukup sekadar dua gambar ni lah boleh menunjukkan tiada apa yang boleh menghalang kuasanya Allah Ta'ala. Yang sebelah kiri yang gambar katak tu, nampak tu hujan. Tak ada siapa boleh menghalang hujan. Okey. Laut. Ini laut ni. Sampai sekarang laut ni tak pernah bercampur antara laut biru dengan laut yang keruh. Dia tak bercampur. Okey, seterusnya. Okey, jom kita tengok contohnya. Okey, jom kita tengok contohnya. Apa contoh-contohnya? Yang pertama, contoh dia langit. Ini contoh dia langit. Langit. Kalau kita tengok langit, macam ni contohnya. Okey. Siapa yang buka mic ni? Ada yang buka mic ke? Okey, tutup mic. Ganggu. Okey, jangan ada yang buka mic. Okey. Bagus. Tutup. Ganggu. Jangan ada gangguan. Okey, jom tengok contoh dia. Yang pertama, langit. Inilah bentuk langit ni. Langit yang biru ni. Langit biru yang putih ni awan, bukannya langit. Biru putih ni awan. Ini antara contoh-contoh sifat harus bagi Allah. Allah Ta'ala jadikan awan ni. Rasa Allah Ta'ala nak jadikan awan ni warna putih lah. Kalau tiba dia kata nak bagi warna hitam, warna hitam.
tapi dia tak ada hujan pun. Contoh. Itulah sifat harus bagi Allah yang pertama. Yang kedua, tengok bulan. 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 Bila masa kita nampak bulan ni? Malam kan? Malam baru nampak bulan. Pagi kita nampak bulan. Tak nampak bulan. Bulan ni hanya daripada waktu malam. Kadang-kadang Allah jadikan bulan ni putih. Kadang-kadang kuning. Kadang-kadang jadi warna oranye. Kadang-kadang dia separuh. Semuanya apa? Atas kehendaknya. Tiada siapa boleh menghalang kehendaknya. Ini contoh yang kedua. Yang seterusnya, bintang. Bintang. Bintang ini kita boleh tengok pada waktu malam saja. Malam, kadang-kadang malam ada bintang, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada yang mengatakan bila ada banyak bintang, keadaan ni cantik. Okey. Bintang. Jangan buat mic. Bintang. Bintang ni kita boleh tengok pada waktu malam saja. Seterusnya, contoh seterusnya, matahari. Matahari. Kalau sekarang kita nampak tak matahari sekarang ni? Adalah waktu pagi, melainkan dia hujan. Hujan tak adalah matahari. Ustaz, tapi ada ke hujan panas? Hujan panas. Dia ada matahari. Tapi dalam masa sama dia hujan. Matahari ni ada pada waktu pagi. Pagi baru kita nampak matahari. Okey, seterusnya. Laut. Ni laut ni. Lautan. Lautan. Laut ni Allah Ta'ala atas kehendaknya. Lautan ni dalam keadaan cantik tenang. Kadang-kadang dekat laut ni dia ada ombak tau. Dia ada ombak. Yang kamu nampak ni dia ada ombak. Dia ada ombak. Ombak ni dia ada tinggi, ini berendah, tiba-tiba ombak tu besar. Berlaku dekat pada tahun-tahun lepas. Tahun-tahun lepas berlaku di Indonesia. Kita kata sebagai tsunami. Apa tu tsunami, Ustaz? Tsunami tu air ni ombak dia setinggi apa ya? Setinggi bangunan. Setinggi bangunan. Berapa tingkat Ustaz tak pasti, tapi tinggi. Tsunami. Berlakunya ombak tu tinggi. Orang tengok, cantiknya. Sekali rupanya dia apa? Dia terus pergi ke darat. Habislah kedai-kedai yang dekat tepi pantai tu. Orang yang tengah mandi-mandi, orang yang tengah jual-jual aiskrim kan. Orang tengah yang makan aiskrim, pergilah ke tepi pantai, habis lari. Kenapa? Sebab air tu pergi ke mana? Ke darat. Contoh lagi. Bagi contoh, banyak contoh ni. Contohnya bumi. Inilah bentuk bumi kita, bulat. Mana Malaysia ni? Mana Malaysia, nampak tak? Mana nampak? Malaysia kecil je. Ini bentuk bumi. Bumi juga merupakan sifat harus bagi Allah. Allah Ta'ala dia cipta bumi. Seterusnya manusia. Manusia. Ustaz bagi contoh lah. Manusia gambar Ustaz lah ni. Manusia. Manusia. Ini gambar Ustaz. Seterusnya. Haiwan. Haiwan. Kita ada apa dekat sini? Kita ada zebra. Sebelah kiri sekali belah-belah ni. Zebra. Yang sebelahnya singa. Yang sebelahnya apa? Badak sumbu. Itu badak air. Okey. Seterusnya ni zirafah. Haiwan juga makhluknya. Dan juga Allah Ta'ala ni dia rasa dia nak cipta makhluk dia pun cipta lah. Ustaz ambil contoh balik. Manusia. Ustaz bagi contoh yang senang kamu nak faham tentang sifat harus bagi Allah. Okey, Allah Ta'ala dia rasa dia nak bagi, dia nak buat, maka dia buat. Rasa dia tak nak bagi, maka dia tak ada buat. Contoh manusia. Ada orang mengandung. Ada seorang ibu mengandungkan bayi. Mengandung, tiba-tiba anaknya apa? Gugur. Maknanya Allah tidak mahu untuk menjadikan dia manusia yang sempurna. Baru dalam perut baru berapa bulan 5 bulan dia gugur. Ada pula yang dah keluar jadi manusia, dah uek.
baru hidup 1 hari, meninggal pula dah. Maka itu apa? Allah Ta'ala tidak apa? Dia tak nak lah. Dia tidak mahu untuk menjadikan manusia itu untuk hidup lama. Sebab apa? Sebab kita ni tidak wajib, manusia ni tidak wajib untuk ada di dalam dunia ni. Dia apa? Dia ni sifat harus yang Allah Ta'ala jadikan. Okey, haiwan. Haiwan. Wah, cantik haiwan ni. Ini apa ni? Beruk ni. Beruk ni ada gigi, cantik gigi dia. Kan? Ini juga merupakan haiwan. Okey, seterusnya. Contoh yang seterusnya. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni juga makhluknya. Makhluknya. Jadi, ini merupakan makhluknya ni. Kita ambil daun ni. Agak-agak dekat mana kita nampak daun ni? Ustaz nak tanya dengan Nur Zahra. Ada tak? Nur Zahra ada tak? Nur Zahra ada? Cuba buka mic. Saya. Okey, pernah tak nampak daun ni? Pokok ni? Pernah? Pernah? Dekat sekolah. Sekolah banyak tak? Banyak? Apa yang best dekat pokok ni? Ada madunya, enak. Oh, enak. Madunya enak. Pernah tak makan? Pernah? Pernah. Okey, rasanya apa rasanya? Enak. Enak. Manis kah? Pahit kah? Manis. Manis. Okey. Terima kasih. Tutup mic. Okey, cantik. Nampak tu? Contoh kita, kawan kita Nur Zahra ni. Dia pernah makan ni. Ini selalu ada dekat sekolah ni. Kan? Kalau dia kembung-kembung sikit, paling dia ada madu dah. Dia ni makhluk ni. Kita ambil kan. Kalau kita ambil secara sengaja, contohlah kita nak buat masak-masak. Apa hukum dia? Dosa hukum dia. Mengambil ataupun mencabut. Cabut daun dia kan. Main masak-masak contohnya. Mereka macam tadi kawan-kawan tadi Nur Zahra. Dia ambil dia makan madu ni. Madunya boleh dimakan. Jadi hukumnya tidak berdosa. Melainkan kita ambil kan, kita sahaja je. Kita letak dekat telinga sahaja kan. Hukum dosa. Kenapa? Sebab kan ini nama pun makhluk. Tumbuh-tumbuhan ni makhluk. Kalau kita bersifat maha mendengar, mesti kita boleh mendengar apa yang tengah dibuat oleh tumbuhan-tumbuhan ni. Dikatakan bahawasanya tumbuhan-tumbuhan ni sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Contohlah, kamu tengah zikir lah, apa tengah zikir, kawan kamu datang, cubit telingamu, tarik telinga, apa yang kamu buat? Mesti marah kan? Maka dosa kita kacau orang. Okey, ni tumbuhan. Okey, seterusnya bukit bukau. Ada bukit ni di mana? Di Sabah banyak. Di Sabah banyak bukit bukau. Okey, ni Ustaz ambil contoh gambar. Okey, seterusnya. Hukum orang Islam. Hukumnya. Orang Islam wajib mempercayai sifat harus bagi Allah. Dia wajib mempercayai. Kenapa? Sebab makhluk ni pun Allah Ta'ala yang cipta. Rasa dia nak cipta manusia. Maka dia pun cipta. Okey, Ustaz ambil balik contoh tadi. Okey. Yang pertama tadi, harus bagi Allah memasukkan hamba-Nya yang derhaka ke dalam syurga. Seseorang itu masuk syurga kerana rahmat Allah. Kenapa? Padahal dia dalam keadaan dia derhaka. Tapi kenapa dia dapat masuk dalam syurga? Kerana apa? Kerana dengan rahmat Allah Ta'ala. Tengok contoh yang kedua. Harus bagi Allah memasukkan hamba-Nya ke yang taat. Harus bagi Allah memasukkan hamba-Nya yang taat ke dalam neraka. Wish, Ustaz. Dia dah taat dah ni. Tadi kenapa pula dia masuk ke dalam neraka? Sebab ayat dia harus bagi Allah memasukkan hamba-Nya yang taat ke dalam neraka. Kenapa? Seseorang itu masuk ke dalam neraka adalah dengan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala murka. Sesiapa saja yang Allah Ta'ala murka, maka dia masuk ke dalam neraka. Ustaz, dia kan taat tadi. Jom kita tengok. Allah Maha mengetahui niat dan keikhlasan hati setiap hamba-Nya. Kan Ustaz dah terangkan sebelum ni. Allah Ta'ala Maha mengetahui.
Kan? Antara 7 sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala tahu kan. Allah Ta'ala ni maha mengetahui niat dan keikhlasan hati setiap hamba yang membuat ibadah ataupun kebaikan. Ustaz, kenapa pula dia masuk ke dalam neraka sedangkan dia taat? Okey, jom kita tengok. Tadi kata Allah Ta'ala ni mengetahui niat dan keikhlasan hati setiap hambanya. Sama ada kita ni setiap hamba yang buat ibadah dan kebaikan, sama ada kita menunjuk-nunjuk, riak, takbur, sebenarnya Allah Ta'ala tahu. Sama ada kita buat ibadah, contoh solat, aku nak solat ni, Allahu Akbar, solat saja kan. Maka Allah Ta'ala tahu apa dalam isi hati dia. Betul dia melakukan ibadah ni wajib. Solat contoh, solat tu wajib. Tapi jangan menunjuk riak. Saya Ustaz semalam, saya cerita dekat kawan-kawan saya. Saya solat tarawih 100 rakaat. Power tak saya? Yang tu maknanya riak lah tu. Riak. Kita lakukan 2 ke, kita melakukan 21 ke, kita melakukan 100 ke. Kan? Tak payah nak heboh-heboh. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Sesiapa yang melakukan ibadah bukan kerana Allah semata-mata akan menerima murka Allah. Dan haruslah bagi Allah untuk masukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta kita dijauhkan daripada neraka. Satu hari di dalam neraka bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Lamanya ya Allah. Minta-mintalah kita semua dijauhi daripada neraka. Okey, seterusnya. Setiap Muslim wajib reda untuk menerima segala ketentuan Allah di muka bumi ni. Apa saja yang Allah berikan dekat dalam muka bumi ni, kita kena apa? Wajib reda. Tahu tak reda? Reda terima apa yang kita dapat untuk menerima segala ketentuan daripada muka bumi. Okey, dalil. Ustaz nak Asfafiras. Cuba buka mic. Ya. Okey, cuba baca ni. Firman Allah Ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Okey, tutup mic. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Yasin ayat 82. Okey. Jangan buka mic. Okey. Tutup mic. Siapa yang masih lagi buka mic ni? Okey, cantik, tutup. Okey. Mana pula ni? Okey, firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat 82. Ni selalu kita jumpa setiap hari Khamis. Esok hari Khamis. Ya ke Ustaz kita jumpa? Jumpalah. Siapa? Dia ada dalam surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Ingat dia ada pada surah Yasin ayat 82. Maksudnya, sesungguhnya keadaan, kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Nampak ni dalam Al-Quran ni, dalam surah Yasin yang selalu kita baca kan, dalam surah Yasin di penghujung ayat innama kan, selalu kita akan baca. Okey, ini kamu kena lafal ni. Dalam reaction mesti masuk ayat ni. Mesti masuknya lah sebab senang. Okey, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Senang, pendek je.
Okey, dalam dalil ni Allah Ta'ala menerangkan bahawasanya Allah Ta'ala ni apabila ia nak rasa dia nak maka dia 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 berfirman kepada hakikat benda itu. Jadilah engkau, maka jadilah. Berlakulah di dalam satu peristiwa. Berlaku di dalam satu peristiwa. Nabi Musa. Nabi Musa ke Nabi Nuh yang pegang tongkat tu? Okey. Nabi Musa ke Nabi Nuh? Nabi Musa. Nabi Musa. Pandai. Siapa tadi? Ustaz nak bagi dia duit raya ni. Okey, cantik. Okey. Tutup mic. Okey, Nabi Musa. Berlaku Nabi Musa. Ustaz ambil contoh. Tongkat lah. Contoh. Ustaz tengoklah di dalam kartun yang dalam cerita yang orang buat dalam bentuk kartun. Apa yang dia buat? Tongkat ni berlakunya time tu dia nak berlawan dengan Firaun. Firaun kata, "Jom kita beradu kekuatan dengan aku ada 2 ekor ular. Aku ada 2 ekor ular untuk berlawan dengan kamu." Apa yang dikatakan bahawasanya Tuhan kamu lebih kuat, lebih power. Sekali Nabi Musa ni terasa macam takkan aku nak lawan dengan ular ni, udahlah aku ada tongkat je ni. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apa yang dia katakan? Musa, kau campak tongkat yang kau pegang tu ke lantai. Engkau campak. Lalu Nabi Musa ni dengar apa yang Allah Ta'ala katakan, bahawasanya patut dia pun ikutlah arahan. Sebab dia ambil Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan dia. Dia yakin Allah Ta'ala ni Tuhan dia. Lalu dia campak benda ni. Tongkat, contohlah dia campak tongkat tu. Lalu tongkat tu menjadi seekor ular yang lebih besar. Bila dia jadi lebih besar daripada dua ekor. Seekor ni besar, 2 ekor ni kecil je. Kecil. Lalu apa? Dia mengalahkan ular ni. Itu lalu apa? Apa yang Allah Ta'ala nak buat, maka dia akan terus buat. Allah Ta'ala kata, maka jadilah. Kun fayakun. Maka jadilah. Okey, kita sambung lagi. Okey, apa benda pula ni? Okey, kita sambung sikit. Okey, setakat ni ada pertanyaan tak? Sebelum Ustaz teruskan ni, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis dekat ruang komen. Ada pertanyaan tak? Okey, ada. Jom Ustaz tengok apa benda pertanyaannya. Ada yang kamu tak faham, boleh tanya. Okey, tak ada pertanyaan. Cantik. Tak ada pertanyaan, cantik. Okey, tak ada pertanyaan, kita teruskan. Okey, ini tadi dalil kita dah baca dah. Okey, kesan. Yang seterusnya. Nombor 4 ni, kesan. Kesan mempercayai. Yang pertama, apabila kita dah percaya, apa kesan yang kita dapat? Setelah kita mempercayai, apa yang Allah buat. Setelah kita mempercayai, kita yakin bahawasanya Allah ni Tuhan kita. Sesungguhnya kita percaya bahawasanya sifat harus bagi Allah ni wujud. Sifat harus bagi Allah ni wujud. Wujud. Jadi yang pertama kesan dia, apa yang kita akan dapat kesan dia? Yang pertama, iman kita akan terus mantap, kuat dan tidak gugup. Tidak goyah. Goyah. Iman kita akan terus mantap, kuat dan tidak goyah. Iman ni. Iman. Apa maksud iman? Apa maksud iman? Rabiatul Adawiyah. Buka mic. Ada tak Rabiatul Adawiyah?
Rabiatul Ada. ada. Tahu tak rukun rukun iman? Tahu. Tahu. Sebutkan. Ada berapa? Rukun iman ada berapa? 7. 6. 7. Mana ada 7? 6. 6. Rukun iman ada 6. Okey, boleh sebutkan. Boleh. Okey, sebut. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Nombor 2. Beriman pada ayat. Ketiga, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada Muhammad. Keenam, beriman kepada kodok dan kodok. Okey, terima kasih. Walaupun lain sangkut. Lain sangkut. Okey, beriman. Maksud beriman ni percaya. Percaya. Yakin, percaya. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Saya ambil sampai pukul 3 je ya. Sebab pukul 3 ada guru lain nak masuk ya. Okey, boleh. Okey, Ustaz teruskan ya saya. Okey, terima kasih. Okey, Sama. Okey, semua bagus. Suara Ustaz pun jelas. Budak pun ikut cakap Ustaz. Ya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Okey. Yang pertama tadi kesan dia beriman. Iman akan terus apa? Terus mantap, kuat dan tidak goyah. Okey, nombor 2. Menjadikan kita orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Bersyukur kan. Bersyukur walaupun kita dalam bentuk sekarang ni cuti PKP kan. PKP tak tahulah. Sekarang ni tak tahu Selangor kata nak dicutikan lagi. Tak tahulah. Kita tunggulah nanti. Menjadikan kita orang yang bersyukur. Kenapa? Sebab kita kesan daripada kita mempercayai sifat harus bagi Allah tadi. Okey, nombor 3. Nombor 3 apa? Menghargai pemberian. Menghargai pemberian Allah. Menghargai pemberian Allah Ta'ala. Okey, nombor 4. Bertambah keyakinan. Bertambah keyakinan kepada Allah. Kan? Bertambah keimanan. Keimanan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Okey, seterusnya. Siapa yang makan ni? Ustaz dengar ada orang makan. Tak payah buka mic. Makan tu tak payah nak buka mic. Makan je. Tak payah nak buka mic. Okey. Ustaz bagi contoh. Alah dah habis. Ustaz bagi contoh 2 orang ni. Okey, Ustaz bagi contoh 2 orang ni. Apa yang Ustaz nak sampaikan? Sebelah kiri ni, ya. Sebelah kiri ni nama dia Wik Wojcik. Wik Wojcik nama dia. Dia orang Australia. Umur dia sekarang 38 tahun. Tetapi ketinggian dia bersamaan dengan seorang pelajar yang berumur 5 tahun. Macam mana pelajar yang tinggi umur 5 tahun tu? Macam tu lah keadaan ketinggian dia. Sama juga dengan sebelah kanan ni. Yang sebelah kanan ni nama dia Muhammad Syukur Ibrahim Bahrudin Bekri nama dia. Nama dia Muhammad Syukur Ibrahim Bahrudin Bekri. Umur dia sekarang 37 tahun, orang Melaka. Orang Melaka ya. Kita tengok apa beza dua ni. Yang ni dia tak ada tangan. Dia ada kaki macam ni kaki dia ni. Yang ni dia ada kaki sikit. Kaki dia sikit. Dia ada tangan dia sikit. Handsome. Dua-dua ni handsome. Dua-dua ni kaya. Nampak? Orang OKU. Kenapa? Kerana tadi ni. Dia apa? Dia kesan mempercayai. Menjadikan kita bersyukur. Bila kita syukur, maka kita apa? Tadi Ustaz ada cakap tadi. Ni. Setiap Muslim wajib redha untuk menerima segala ketentuan Allah Ta'ala di muka bumi ni. Allah Ta'ala jadikan kita handsome. Kita bersyukurlah. Allah Ta'ala jadikan kita tinggi. Bersyukurlah kita tinggi. Allah Ta'ala jadikan kita kulit gelap sikit. Bersyukur. Ya Allah, aku bersyukurnya lah dapat kulit gelap. Orang lain kena cahaya matahari. Panas. Aku kena cahaya matahari tak panas-panas. Sejuk je. Kan?
Okey. Sejuk je. Okey. Jadi kita kena redha. Kita jadi seorang Muslim ni kita kena redha. Barulah kita dapat apa yang kita mahukan. Barulah kita dapat apa yang kita mahukan. Kan? Macam tadi, Ustaz tunjuk balik. Macam tadi ni, mana dia? Handsome dia orang ni. Sebelah kanan ni orang Islam, orang Malaysia, orang Islam. Yang pakai baju cantik ni kan. Ni orang Islam. Nama dia Muhammad Syukur Ibrahim. Kamu boleh search dekat Google. Ni antara OKU terkaya. 5 OKU terkaya di Malaysia. Syukur ni, walaupun dia dalam keadaan macam ni, orang kurang upaya ni, tapi Allah Ta'ala berikan dia rezeki. Satu kata, kalau kita redha, maka Allah akan berikan kita balasan yang banyak. Tengok pula Wick Juwikik yang sebelah kiri. Nama dia Wick Juwikik, orang Australia. Dia tak ada tangan, dia ada kaki je. Okay, dia tak ada tangan, dia ada kaki je. Okay. Sebelum Ustaz nak cerita lebih, jom kita buka YouTube sikit. Okay. Kita buka YouTube sikit. Tengok ada apa yang best. Okay. Jangan buka mic. Alah, saya slow lah. Jom kita tengok sikit je. It's an overworked word, but there's no other way to describe Nick Vujicic. He really is inspiring. Nick was born without... Tengok tak? Ya. Tak ada dekat situ. Kita tengok dekat ni. Okey, tengok dekat. Tak payah, tak payah dengar. I just love life. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. Dengar. Apa? Memang tak ada keluar bunyi je. Okay, jadi kita tengok video ni. Sekarang tengok. Tengok. Tengok dia dah balik. Ini keadaan dia. Ini keadaan Wick Juwikik dia tu, orang Australia tadi, yang tak ada tangan. Sana ada kat selimut. Macam tu dia ada kat selimut. Siapa yang buka ni? Ada yang buka mic ke? Okay. Tengok cara dia berjalan. Tak ada tangan pun dia nak ada main apa? Rupanya dia nak buka plug. Dia dah buka plug dah. Gunakan kayu hoki. Nampak? Dia pun boleh menaik gunakan kaki. Dia sikat rambut macam tu. Nampak? Cara dia sikat rambut. The desire for me to be independent and live a normal life and a full life is a dream of mine. I really just want to put limits aside and live life to the fullest and just going for it. To overcome an obstacle, you have to realize where you are and to visualize macam ni cara dia nak jalan. positive things that we do have. Okay, jangan dia buka mic. To the best of our ability. Tengok. Many people look at me and say, Nick, how come you smiling? How come you're so happy? And Inilah keadaan dia sekarang. Ni keadaan dia sekarang. Sampai ke besar pun tak ada kat tangan. Daripada kecil, daripada lahir, dia tak ada kecil. Dia menceritakan dia daripada lahir, dia dalam keadaan macam ni. Kita tengoklah keadaan dia sekarang. Macam mana kita tengok sekarang, macam itulah keadaan dia waktu dulu. Orang tanya, engkau rasa tak nak mati ke? Kenapa? Sebab dalam keadaan hidup tidak sempurna. Tengok. Walaupun dia tak ada tangan, dia boleh main bola. Ni dia main apa ni? Hoki pula. Tepat. Tengok. Kelebihan
Orang kurang upaya. Mancing tak Ustaz? Boleh ke mancing? Boleh lah cara dia. Tengok. Tengok sikit dia dapat ikan tak? Oh, dia dapat ikan. Siapa yang tolong? Kawan dia lah tolong. Apa benda dia nak buat ni? Ustaz, dia nak apa ni? Dia nak terjun. Tengok 1, 2, 3. Tengok, boleh tak terjun? Woo! Nampak? Macam mana Ustaz dia berenang? Kalau kita lihat kan, kalau kita dah masuk air mesti kita nak lap muka kan. Macam mana dia nak lap muka dia tu. Nampak kelebihan untuk dia. Macam tu je dia. Boleh je terapung. Nampak? Sampai tepi. Ustaz macam mana dia naik? Macam tu cara dia naik. Nampak? Letih dia. Hai. Dengan kaki dia. Nampak? Dia naik kat kuda. Atas bantuan orang lain. Atas bantuan orang lain juga. Dia ada anak rupanya. Nampak? Dia boleh bawa bot seseorang. Macam mana dalam keadaan dia OKU. Dia boleh hidup dalam keadaan sendiri. Tertinggal troli pula. Troli. Mana? Troli kejar. Alamak, troli kejar pula dah. Dia ni seorang penceramah. Dia ni salah seorang motivator. Penceramah. Nampak tinggi dia? Ni nama dia. Next. Nama dia Next. Okay, selesai. Settle. Okay. Tengok. Hebat sungguh kuasa Allah Ta'ala. Betul. Memang hebat. Cukup hebat. Sebab itulah kita sebagai seorang Muslim. Kita wajib. Wajib. Kita sebagai seorang Muslim wajib apa tadi? Wajib mempercayai sifat harus bagi Allah. Wajib. Hukum dia wajib sebagai seorang Muslim mempercayai sifat harus bagi Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena apa? Kena reda sebagai seorang Muslim. Kita ni orang Islam ni Muslim. Wajib reda untuk terima segala ketentuan Allah di muka bumi. Kalau kita tak reda, kita tak ada dapat apa yang kita mahukan. Kita tengok keadaan ni. Yang sebelah kanan Islam ni. Nama dia Muhammad Sukur. S-U-K-U-R. Sukur Ibrahim. Sekarang jadi seorang jutawan. Orang OKU. Orang kurang upaya terkaya di Malaysia. 5 orang terkaya. Di antara 5 orang OKU terkaya di Malaysia. Dia ni kerja dia. Dia ni ada kilang karpet. Kilang karpet. Dia pengedar. Dia pemborong. Dia penjual. Dia lah ni. Dia ada syarikat. Nampak? Kecil-kecil ni pun dia ada syarikat. Nampak? Yang ni dia Islam ni. Dalam dia punya ceramah dia ada mengatakan bahawasanya dia mempercayai bahawa saja apa yang Allah telah berikan kepada dia. Tengok jari dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jari dia. Kita berapa? 5 je. Tapi keadaan dia tinggi dia bersamaan dengan ketinggian seorang pelajar darjah 5. Macam tu lah. Darjah 5. 5 tahun tinggi dia. Macam budak